Assalamualaikum. Shmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal kronologi. Apakah yang berlaku dalam pertarungan di antara Kashin Koji menentang Jigen, yang mana untuk pertarungan diorang telah pun berlaku selepas tamatnya pertarungan di antara Team 7 dan Kawaki menentang Boro. Untuk dalam pertarungan di antara Kashin Koji menentang Jigen, kita dikejutkan dengan 3 benda yang cukup besar. Antaranya terbongkar identiti sebenar siapakah Kashin Koji. Betul ke dia ni merupakan Jiraiya yang dah hilang ingatan? Okey, tak apa, sekejap lagi kita akan borak pasal benda tu. Yang kedua, kita dapat tengok Otsutsuki Shiki telah pun menunjukkan diri dia yang sebenar. Dan yang ketiga, kita dapat tahu macam mana cara untuk membunuh Otsutsuki Shiki. Sebelum kita sambung dengan video, aku nak shout dekat satu channel, iaitu Noro TV. Channel ni ada buat konten borak pasal anime juga tau. Contohnya macam Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, My Hero Academia, One Piece dan macam-macam lagi. Diorang punya penyampaian memang cukup jelas, memang cukup padat, dan cara dia sampaikan tu pun memang sempoi habis. Kalau aku tak faham pasal anime Jujutsu Kaisen ke, Attack on Titan ke, aku memang akan layan dan akan refer dekat channel Noro TV, disebabkan dia punya penyampaian memang senang gila nak faham dan isi dia memang cukup padat. Penyampaian padu, penyampaian jelas, isi pun padat. Jadi apa lagi yang kita nak? Memang tak rugi support channel macam ni. Jom kita support dan subscribe channel Noro TV dan support juga video-video yang telah dihasilkan oleh mereka. Okey, dah settle, jom kita sambung lain video balik. Sebelum ni pun aku dah pernah borak pasal karakter Kashin Koji. Jadi kalau korang nak tahu pasal karakter dia lebih mendalam, korang boleh je tekan dekat atas ni. Macam biasa, untuk dalam video ni memang totally mengandungi spoiler, disebabkan tak berlaku pun lagi dalam anime. Jadi kalau korang tak nak kena spoiler ke apa, korang boleh skip video ni, okey? Semua ni bermula selepas secara tiba-tiba Jigen telah pun muncul dekat desa Konoha melalui Karma Kawaki, dan lepas je dari tu Jigen telah pun bertarung dengan Naruto dan Sasuke dekat dimensi yang lain. Jadi Kashin Koji yang masih lagi berada dekat desa Konoha disebabkan telah ditugaskan oleh Jigen untuk mengambil Kawaki semula. Dia pun rasa pelik lah, kalau Jigen dari awal lagi boleh muncul melalui Karma Kawaki, jadi apa motif dia menghantar Kashin Koji untuk mengambil Kawaki semula kalau dia boleh senang-senang je untuk ambil sendiri? Dan dalam masa yang sama juga, dia rasa pelik kenapa Jigen tak muncul-muncul lagi selepas dia membawa Naruto ke dimensi yang lain. Sebab Kashin Koji percaya Naruto memang tak ada peluang langsung untuk menewaskan Jigen. Dan kalaulah tiba-tiba Sasuke muncul sekalipun dekat sana, dia rasa peluang dorang untuk menewaskan Jigen tetap tipis. Ataupun Kashin Koji beranggapan Jigen dah menggunakan terlalu banyak cakra dan dia telah kembali semula ke markas kumpulan Kara untuk dia recovery balik tenaga dia. Jadi mungkin disebabkan itulah Jigen tak muncul semula untuk mengambil Kawaki. So kalau benda tu betul, Kashin Koji pun cakap ni adalah peluang satu dalam seumur hidup untuk menewaskan Jigen di tangan aku sendiri. Dan Kashin Koji pun terus je menuju ke markas kumpulan Kara semula. Nak dijadikan cerita, memang betul pun selepas je Jigen telah berjaya menewaskan Naruto dengan Sasuke, dia pun telah kembali ke markas kumpulan Kara semula untuk recovery balik dia punya cakra. Dan dikatakan oleh Amado, nak isi bagi penuh balik cakra dalam badan Jigen memakan masa selama 2 hari. Jadi selepas je Kashin Koji telah pun sampai dekat situ, Kashin Koji telah pun berjumpa dengan Amado, dan Amado pun cakaplah dekat Kashin Koji Jigen berada dekat dalam tengah recover balik dia punya cakra, dan proses tu pun tak sampai 10% pun lagi. Jadi Kashin Koji pun tanyalah macam mana pula dengan Boro dan Code, dan Amado pun jawab dorang berdua tak ada dekat sini. Boro tengah jaga Hokage dekat dimensi yang lain, manakala Code pula bersama dengan Ten Tails. Jadi Amado pun tanyalah dekat Kashin Koji, kau memang nak buat sekarang ke? Dan Kashin Koji pun jawab,
Ya, aku akan menundukkan Jigen. So, sebelum Kashin Koji nak pergi bertarung dengan Jigen, Amado pun siap-siap bawa semua peralatan dia, teknologi dia semua tu, disebabkan Amado akan pergi ke desa Konoha melalui Kuchiyose no Jutsu, Boiragama kepunyaan Kashin Koji. Tapi sebelum Amado nak pergi ke desa Konoha, Amado telah pun dihalang oleh Delta. Pada awalnya Kashin Koji dia nak menewaskan Delta lah, tapi Amado cakap tak payah pun, dan dia terus je cakap time to go sleep Delta. Dan lepas je dari tu, Delta terus je tumbang, disebabkan mungkin Amado telah pun menggunakan kata laluan untuk menutup Delta. Tapi Delta tak mati pun lagi tau, dan Delta boleh je hidup semula dengan cara Amado lah kunci utama untuk menghidupkan Delta semula. Jadi lepas je dari tu pun, Kashin Koji telah menggunakan teknik Ninpo Reverse Summoning untuk menghantar Amado ke Konoha. Tapi sebelum Amado nak gerak tu, kata-kata dari Amado dengan Kashin Koji ni agak mencurigakan tau. Dengan Kashin Koji ada cakap dekat Amado, selamat memburu. Manakala Amado pula balas, semoga berjaya juga untuk kau. Jadi dekat sini memang ada something yang fishy tau dengan karakter Amado ni. Dan benda ni juga boleh menguatkan lagi yang Amado mempunyai muslihat dia yang tersendiri. Kenapa dia nak pergi ke desa Konoha? Aku ringkaskan cerita. Bila Amado dah sampai dekat Konoha, dia telah pun mengugut Naruto dan Shikamaru dengan dia ada letak seakan satu bom dekat leher Shikadai, bertujuan untuk berpaling tadah dekat Konoha pula sebagai ganti. Kalau dia diterima berpaling dekat desa Konoha, atau lebih senang aku cakap bekerjasamalah dengan desa Konoha, Amado akan kongsikan info pasal kumpulan Kara, Jigen, Ten Tails, Otsutsuki dan semua benda yang dia tahu. Amado pun cakap lagi, maklumat yang dia akan share ni sangat-sangat berguna dekat dorang. Dan apa yang lagi penting, kalau dorang terima dengan tawaran Amado, Amado juga akan melepaskan Shikadai. Jadi dorang pun dah tak ada pilihan lain lah. Kalau ikutkan Naruto dengan Shikamaru tu, tahap dia punya temperature marah tu dah memang sampai ke muncak dah. Tapi nak buat macam mana kan, nyawa Shikadai lagi penting kot. Bagi untuk menyelamatkan Shikadai, Naruto pun suruh Sai untuk membawa Amado ke office dia untuk berbincang dekat sana. Tapi sebelum tu pun Naruto cakap dengan mudah dekat Amado, aku kalau jadi kau, aku tak akan buat benda-benda yang mengarut. Sebab kalau kau buat macam tu, benda ni tak akan jadi seperti yang kau sangkakan. Dan Amado pun pergilah ke office Naruto. Jadi bila Amado dah jumpa dengan Shikamaru dan Naruto, dorang pun bincanglah dekat sana. Dan Amado pun startlah bagi info-info yang penting apa yang dia tahu. Dalam masa yang sama juga, selepas je Amado telah sampai dekat Konoha, Kashin Koji telah pun berjumpa dengan Jigen. Dan Jigen pun cakaplah dekat Kashin Koji, dah lama kita tak jumpa, jadi macam mana dengan misi? Sekarang ni kau duduk dan bagi report dekat aku. So Kashin Koji pun bagi tahulah apa yang berlaku dekat Konoha dengan Kawaki. Dan Kashin Koji pun tanya juga dekat Jigen, aku terkejut bila kau tiba-tiba je muncul dekat sana. Kau suruh aku untuk mengambil Kawaki semula, tapi sebenarnya kau boleh je ambil Kawaki senang-senang macam tu je. Jadi aku nak tahu dari kau, apa sebabnya? Tapi sebenarnya Jigen dah tahu dari awal lagi tau, yang mana Kashin Koji dengan Amado lah merupakan pengkhianat dalam kumpulan Kara. Dengan insiden kapal udara yang membawa Kawaki dalam tu pun, semua tu merupakan angkara Kashin Koji dan Amado. Dalam masa yang sama, sewaktu Kashin Koji dengan Jigen tengah bercakap, sebenarnya dekat Konoha, Naruto, Amado, Sasuke, Shikamaru dengan yang lain, dorang dapat tengok tau secara langsung apa yang berlaku di antara Kashin Koji dengan Jigen melalui spek mata Amado. Yang mana spek mata Amado tu dia macam ada link tau dengan katak Kashin Koji yang berada dekat sana. Dan dari
Tapi spek mata Amado tu pun telah mengeluarkan seakan satu rakaman apa yang berlaku dekat sana. Tapi benda tu live tau. Diorang tengah tengok secara langsung pertarungan di antara Kashin Koji menentang Jigen. So diorang pun dekat sana macam tengah berbincang-bincang. Dalam masa yang sama juga diorang tengok apa yang tengah berlaku dekat sana juga. Tapi sampai sini je lah kot. Aku rasa aku borak pasal situasi yang berlaku dekat Konoha di antara Amado, Naruto, Sasuke, Shikamaru dengan yang lain. Sebab aku rasa kalau aku borak lebih detail pasal apa yang berlaku dekat sana, aku rasa video ni memang panjang lah. Tapi perbualan diorang tu memang banyak benda yang penting lah. Dan ada lagi satu part Amado ada bagi tahu bagaimana nak membunuh Otsutsuki Shiki. Berbalik semula dekat Kashin Koji dan Jigen. Jigen pun cakap lah dekat Kashin Koji, "Dah lah Kashin Koji, kau tak payah berpura-pura lagi. Aku dah tahu segalanya pasal kau dengan Amado." Jigen tak nak tahu pun tahu kenapa Kashin Koji nak melepaskan Kawaki. Tapi apa yang dia nak tahu, kenapa diorang berdua ni cuba untuk menentang dia. Padahal dia ingat semua anggota kumpulan Kara dah bersetuju dengan rancangan diorang, yang mana diorang akan mendapat buah cakra setiap seorang. Tapi kenapa Amado dengan Kashin Koji ni cuba untuk menghancurkan rancangan tu? Tapi Kashin Koji jawab, "Kau berpura-pura untuk kumpulkan semua tu, tapi kau tak boleh nak sorokkan nafas kau yang tengah sesak tu." Jadi lepas je dari tu pun Kashin Koji terus je cuba untuk menyerang Jigen. Tapi Jigen dengan mudah je dapat mengelak serangan daripada Kashin Koji. Manakala lepas je dari tu, Jigen pula telah menyerang Kashin Koji daripada belakang menggunakan rod hitam dia tu. Tapi rupanya tubuh tu hanyalah Kage Bunshin semata. Dan lepas je dari tu pun Kashin Koji terus je cakap, "Aku tak berminat langsung dengan buah cakra tu. Dari awal lagi aku ni telah dicipta untuk membunuh kau." Dan Jigen pun balas lah, "Kau ni memang seorang yang menyedihkan. Walau apa pun yang kau cuba buat, last-last kau ni sebenarnya tak lebih daripada alat je pun yang telah digunakan oleh Amado." Tapi Kashin Koji jawab, dia tak kisah pun kalau dia jadi alat sekalipun. Sebab itulah apa shinobi yang sebenarnya. Jadi start je dari sini. Bermulalah pertarungan di antara Kashin Koji menentang Jigen. Diorang pun bertarung lah. Bertarung dengan Kashin Koji pun cubalah serang Jigen menggunakan karton flame bomb, toy oil bomb. Tapi malangnya serangan tu dengan mudah je telah diserapkan menggunakan karma Jigen. Kashin Koji memang bersungguh gila lah untuk membunuh Jigen. Dan Jigen pun cakap lah dekat Kashin Koji, "Disebabkan kau betul-betul serius, aku harapkan kau dah bersedia untuk mati." Dan Kashin Koji pun balas lah, "Sepatutnya aku yang cakap macam tu, Lord Jigen, atau lebih dikenali sebagai Otsutsuki Shiki." Jadi lepas je dari tu pun Jigen terus je spreadkan karma dia ke satu badan dia. Dan lepas je dari tu pun kelajuan untuk Jigen memang totally meningkat. Tapi walau macam mana sekalipun, Kashin Koji tetap cuba untuk bersaing dengan Jigen. Dan dia telah berjaya memerangkap Jigen dengan menggunakan teknik Doton, Dark Swarm. Dan dia juga telah membakar Jigen menggunakan api yang betul, bukannya api yang diperbuat daripada cakra tau. Jadi disebabkan tu pun Jigen tak boleh lah untuk serap api tersebut menggunakan kekuatan karma dia. So Jigen pun cubalah untuk kecilkan api tu menggunakan kemampuan istimewa dia, iaitu Sukuna Hikona. Tapi tubuh Jigen ni kan masih belum 100% pulih lagi selepas dari pertarungan dengan Naruto dan Sasuke. Jadi dia pun tak boleh lah untuk menggunakan teknik dia tu terlalu lama sangat. Dan Jigen pun terus je terbakar dengan api Kashin Koji tadi tu. Tapi start je dari sini semuanya telah berubah. Dengan api-api yang telah membakar Jigen tadi tu pun terus je mengecil secara tiba-tiba. Dan dekat sinilah kita dapat tengok untuk pertama kali Otsutsuki Shiki telah pun menunjukkan diri dia yang sebenar. Jadi lepas je dari Otsutsuki Shiki telah muncul, dia pun terus je mengecilkan semua benda yang ada dekat situ. Sampaikan katak Kashin Koji yang bagi siaran langsung dekat Konoha tu pun terus je hilang. Tapi apa yang menariknya dekat sini, selepas je Naruto dengan yang lain dah tak dapat nak tengok apa yang terjadi dekat sana, Naruto ada cakap, "Aku tak tahu, aku pun tak pasti kenapa aku risau sangat dekat Kashin Koji. Sebab
sebelum tu pun, sewaktu dia tengok cara Kashin Koji bertarung, Naruto ada cakap juga, cara dia ni bertarung seakan sama macam. Naruto tak habiskan ayat tau, tapi aku percaya apa yang Naruto nak cakap tu adalah Jiraiya. Tapi tu tak apa, kita sambung balik dalam match dorang. Ishiki pun sambung kecikkan semua benda, termasuklah dengan topeng Kashin Koji juga, sampaikan topeng dia pecah. Jadi dekat sinilah kita dapat tahu identiti sebenar siapakah Kashin Koji ni. Dengan Ishiki ada cakap, semua orang takdir dia telah ditentukan. Orang tu telah menanggung nasib yang cukup luar biasa. Dia adalah sinar yang akan membawa perubahan. Patutlah Amado memang nak sangat dengan dia tu, sebab dia mampu membawa perubahan. Kashin Koji, kau adalah klon salah seorang dari The Legendary Sannin, iaitu Jiraiya. Jadi dekat sini dah memang confirm lah, Kashin Koji bukanlah Jiraiya yang hilang ingatan ke apa, Jiraiya yang telah di Edo Tensei kan ke apa. Kashin Koji adalah klon Jiraiya yang telah dibuat oleh Amado menggunakan sel ataupun darah, rambut, macam-macam lah pasal Jiraiya. Tapi semua tu kita masih lagi tak tahulah macam mana Amado boleh dapatkan darah ke, rambut ke, sel daripada Jiraiya. Semua tu masih lagi menjadi tanda tanya dalam anime Boruto. Dan dorang pun sambunglah lawan. Tapi malangnya, kekuatan untuk Otsutsuki Ishiki ni memang cukup kuat, sampaikan semua serangan yang telah dibuat oleh Kashin Koji pun tak ada efek langsung dekat Ishiki. Dan kita boleh nampak kebanyakan teknik-teknik yang telah digunakan oleh Kashin Koji ni memang totally serupa dengan teknik yang pernah digunakan oleh Jiraiya. Dan apa yang lagi menariknya, Kashin Koji juga mampu untuk menggunakan Sage Mode. Tapi untuk kekuatan Kashin Koji tetap tak mampu untuk menewaskan Otsutsuki Ishiki. Di hujung pertarungan sebenarnya kita boleh nampak dengan jelas lah, bukannya Jigen je tau telah dikhianati oleh Amado, tapi sebenarnya Amado juga telah mengkhianati Kashin Koji. Sebab dah tentulah Amado tahu Kashin Koji memang tak mampu untuk menewaskan Ishiki. Jadi Amado hanya nak gunakan Kashin Koji je untuk mengerah Ishiki menunjukkan diri dia yang sebenar. Jadi tu je apa yang Amado nakkan dari Kashin Koji. Lepas dia dari tu pun, Kashin Koji mati ke, hidup ke, dia tak kisah pun. Sebab itulah dia telah pergi ke Konoha dengan harapan Naruto dengan Sasuke pula akan menewaskan Ishiki. Tapi itulah masalahnya, Kashin Koji tetap tak percayakan dengan apa yang dikatakan oleh Ishiki pasal Amado. Dan dia cubalah lawan macam mana sekalipun, semuanya seakan sia-sia je. Akhirnya, sewaktu Kashin Koji cuba untuk menyerang Ishiki menggunakan serangan Odama Rasengan, Ishiki telah pun menggunakan antara kemampuan istimewa dia juga, iaitu Daikokuten. Dengan benda-benda yang dia dah kecilkan dari awal tadi tu telah pun jatuh ke badan Kashin Koji, sehingga kan tangan kiri dia pun telah hancur. Sewaktu diambang kematian Kashin Koji dan Ishiki pun dah nak bunuh dia, Kashin Koji telah pun menggunakan summoning jutsu dia untuk membawa dia lari dari situ. Jadi kiranya sampailah sekarang ni Kashin Koji tak mati pun lagi selepas pertarungan tersebut. Cuma keadaan untuk Kashin Koji waktu tu memang dah parah sangat lah. Dan sampailah sekarang ni kita masih lagi tak tahu Kashin Koji berada dekat mana dan apakah pergerakan seterusnya yang akan dilakukan oleh Kashin Koji. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Dan kalau korang nak request apa-apa topik, contohnya macam anime Naruto, Boruto, One Punch Man, Tokyo Revengers, Demon Slayer ke apa, korang just drop je komen dekat bawah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, aku akan cuba untuk tunaikan setiap request korang tu. Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 150,000 subscribers dalam tahun ni. Aku minta maaf segala kekurangan, kesilapan, dan kalau ada salah cakap dalam video ni, aku minta maaf sangat. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.